Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami bagi JMJF 2014 Ekonomi dan Pembangunan bagi tajuk Isu dan Cabaran Perdagangan Antarabangsa, Import dan Eksport atau Imbangan Pembayaran BOP serta kesannya terhadap pertumbuhan ekonomi bagi negara Amerika Syarikat. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Ali Faik bin Kadisun Rais, nombor metrik 267052. Seterusnya, Muhammad Hafizuddin bin Jaafar, nombor metrik 267248. Dan seterusnya, Muhammad Iskandar bin Azman dengan nombor metrik 267225. Untuk pengenalan, mengapa kumpulan kami memilih negara Amerika Syarikat bagi tajuk tugasan kumpulan kami? Ini kerana seperti mana yang sedia maklum bahawa Amerika Syarikat merupakan negara ekonomi terbesar dunia yang melibatkan sektor ekspor dan import barangan dan juga perkhidmatan. Amerika Syarikat adalah negara perdagangan barangan dan perkhidmatan terbesar di dunia dengan nilai ekspor barangan dan perkhidmatan berjumlah 2.35 trilion dolar setahun. Perdagangan barangan dan perkhidmatan Amerika Syarikat, ekspor ditambah import berjumlah 5.3 trilion pada tahun 2017, meningkat sebanyak 6.5% daripada tahun 2016 dan meningkat sebanyak 31% daripada tahun 2007. Ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat merupakan di antara negara perdagangan perkhidmatan terbesar di dunia ketika ini dan banyak memberikan kesan secara global. Apakah yang dimaksudkan dengan perdagangan antarabangsa? Perdagangan antarabangsa merupakan pembelian dan penjualan barangan dan perkhidmatan oleh syarikat di negara yang berbeza. Barangan pengguna seperti bahan mentah, makanan dan mesin semuanya dibeli dan dijual di pasaran antarabangsa. Perdagangan antarabangsa membolehkan negara mengembangkan pasaran mereka dan mengakses barangan dan perkhidmatan yang mungkin tidak tersedia di dalam negara. Hasil daripada perdagangan antarabangsa, pasaran lebih kompetitif. Akhirnya, menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan membawa pulangan produk yang lebih murah kepada pengguna. Manakala bagi pelabur, pelaburan langsung asing juga menawarkan pengembangan dan pertumbuhan syarikat yang bermaksud pendapatan yang lebih tinggi. Dari segi pengukuran, terdapat dua pengukuran dalam perdagangan antarabangsa, iaitu yang pertama adalah imbangan perdagangan dan yang kedua adalah imbangan pembayaran. Pengiraan imbangan perdagangan menghasilkan satu daripada dua hasil, iaitu yang pertama adalah defisit perdagangan ataupun lebihan perdagangan. Pengukuran yang pertama adalah imbangan perdagangan. Imbangan perdagangan merupakan salah satu cara sesebuah negara mengukur perdagangan global dengan mengira imbangan perdagangannya. Imbangan perdagangan adalah perbezaan antara nilai import negara dan ekspor. Formula berkaitan adalah nilai ekspor ditolak dengan nilai import sama dengan imbangan perdagangan. Defisit perdagangan berlaku apabila sesebuah negara mengimport lebih banyak daripada mengekspor. Sebagai contoh, sejak tahun 1976, Amerika Syarikat secara konsistennya mengalami defisit perdagangan disebabkan oleh import minyak dan produk pengguna yang tinggi. Yang kedua adalah imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran yang juga dikenali sebagai imbangan pembayaran antarabangsa adalah penyata semua transaksi yang dibuat entiti di satu negara dan seluruh dunia dalam tempoh tertentu seperti suku tahun ataupun dalam tempoh 1 tahun. Imbangan pembayaran membahagikan urus niaga kepada dua akaun. Yang pertama adalah akaun semasa dan yang kedua adalah akaun modal. Imbangan pembayaran adalah perbezaan antara jumlah aliran wang yang masuk ke sesebuah negara dan jumlah aliran wang yang keluar dari sesebuah negara dalam satu tempoh masa. Walaupun berkaitan dengan imbangan perdagangan, imbangan pembayaran adalah rekod semua transaksi ekonomi antara individu, firma dan kerajaan serta seluruh dunia dalam tempoh tertentu. Oleh itu, imbangan pembayaran merangkumi semua urus niaga luar sesebuah negara.
Okey, seterusnya saya akan membincangkan berkenaan dengan analisis arah aliran perdagangan antarabangsa import-export Amerika Syarikat dari tahun 1990 sehingga tahun 2021. Pada tahun 1975, ekspor Amerika Syarikat melebihi import, tetapi itu akan menjadi lebihan perdagangan terakhir yang akan dilihat oleh Amerika Syarikat pada abad ke-20. Menjelang tahun 1987, defisit perdagangan Amerika telah meningkat, tetapi jurang perdagangan mula merosot pada tahun-tahun berikutnya apabila dolar menyusut dan pertumbuhan ekonomi di negara lain membawa kepada peningkatan permintaan untuk ekspor Amerika Syarikat. Tetapi defisit perdagangan Amerika Syarikat meningkat semula pada akhir tahun 1990-an. Antara tahun 2000 sehingga tahun 2010, Amerika Syarikat kehilangan hampir 6 juta pekerjaan dalam sektor pembuatan. Pada tahun 2021, Amerika Syarikat adalah kuasa ekonomi nombor 1 di dunia dari segi KDNK semasa dan nombor 2 dalam jumlah ekspor, nombor 1 dalam jumlah import, nombor 7 ekonomi dari segi KDNK per kapita dan nombor 10 ekonomi paling kompleks mengikut Indeks Kerumitan Ekonomi ECI. Pada tahun 2021, Amerika Syarikat ialah pengimport kereta terbesar di dunia. Perdagangan antarabangsa adalah penting untuk kemakmuran Amerika dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menyokong pekerjaan, meningkatkan taraf hidup dan membantu rakyat Amerika menyediakan barangan dan perkhidmatan yang berpatutan. Amerika Syarikat terbuka, dinamik dan berdaya saing dalam membantu memastikan bahawa Amerika terus menjadi tempat terbaik di dunia untuk menjalankan perniagaan. Okey, selanjutnya kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan antarabangsa ini termasuk endowment, faktor dan produktiviti, dasar perdagangan, kadar pertukaran, reserve atau wang asing, inflasi dan permintaan. Perkara penting yang perlu diberi perhatian ialah kedua-dua barangan dan perkhidmatan dikira untuk ekspor dan import. Akibatnya sesebuah negara mempunyai imbangan perdagangan untuk barangan dan imbangan perdagangan untuk perkhidmatan. Sebuah negara mempunyai lebihan perdagangan jika ekspornya lebih besar daripada importnya. Jika import lebih besar daripada ekspor, negara mengalami defisit perdagangan. Amalan perdagangan global juga menjadi tumpuan utama dalam bidang politik. Perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China, tarif bala dendam, sekatan, inflasi, ketidakstabilan politik, pencerobohan Rusia ke atas Ukraine dan Brexit semuanya mempunyai implikasi terhadap perdagangan global. Sebagai contoh, Brexit semuanya mempunyai implikasi terhadap perdagangan global. Sebagai contoh, memulakan rejim perdagangan baharu yang lebih perlindungan antara United Kingdom dan seluruh dunia, memaksa syarikat yang berdagang dengan UK melaksanakan sistem dan proses baharu untuk mematuhinya. Tarif dan sekatan pembalasan juga telah menjadi alat politik untuk menyatakan rasa tidak senang dengan tindakan dasar luar negara lain. Sebagai contoh, Amerika Syarikat dan China terus mengenakan tarif antara satu sama lain tanpa sebarang pengakhiran yang nyata. Sekatan dalam bentuk penghadatan import-export, kenaikan tarif, penafian status perdagangan, penutupan pelabuhan, sekatan kewangan begitu meluas sehingga kan memberi kesan kepada perdagangan global. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh Amerika Syarikat terhadap ekonominya. Okey, Kongres mempunyai kuasa utama ke atas dasar perdagangan Amerika Syarikat melalui kuasa perlembagaan untuk mengenakan tarif dan mengawal selia perdagangan asing. Okey, pada masa kini kalau kita dapat lihat pentadbiran Presiden Joe Biden telah berusaha untuk mengukuhkan ekonomi Amerika Syarikat dengan menyasarkan untuk meningkatkan pembuatan, inovasi dan daya saing Amerika serta memajukan matlamat buruh dan alam sekitar. Okey, yang pertama adalah Undang-Undang Perdagangan Amerika Syarikat. Okey, pihak berkuasa diadakan untuk melaraskan tarif dan sekatan yang telah aktif dalam dasar perdagangan Amerika Syarikat. Sebagai contoh, undang-undang anti lambakan dan duti timbal balas. Yang keduanya adalah Akta Perdagangan 1974,
Yang ketiganya adalah Akta Pengembangan Perdagangan 1962. Okey, yang keduanya adalah pihak berkuasa promosi perdagangan atau dikenali sebagai Trade Promotion Authority, TPA. Okey, Kongres dan juga Presiden biasanya bekerjasama untuk berunding dalam melaksanakan Perjanjian Perdagangan Amerika Syarikat. Okey, sejak Akta Perjanjian Perdagangan Timbal Balik 1934, Kongres secara berkala menyerahkan kuasa terhad kepada Presiden untuk mengurangkan tarif melalui pengisytiharan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik. Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan Pertubuhan Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO. Ini telah dibentuk pada tahun 1995. Perjanjian WTO meliputi barang perkhidmatan dan juga perdagangan pertanian, untuk menghapuskan halangan tarif dan juga bukan tarif, mewujudkan peraturan dan disiplin. Okey, sebagai contoh mengenai hak harta intelek. Okey, kita ambil contoh lagi. Negara Amerika Syarikat dan beberapa ahli WTO telah mengambil tindakan perdagangan berkaitan dengan WTO terhadap negara Rusia berhubung dengan perangnya di Ukraine. Ini adalah bertujuan untuk melemahkan ekonomi Rusia itu sendiri. Itu contoh. Okey, yang keempatnya rundingan perjanjian perdagangan. Okey, perjanjian perdagangan dua hala atau serantau ini memang berkembang dengan pesatnya. Sehingga kini lebih daripada 350 yang berkuat kuasa di seluruh dunia. Untuk Amerika Syarikat mempunyai 14 perjanjian perdagangan bebas, Free Trade Agreement, FTA, dengan 20 negara berkuat kuasa, dengan memperuntukkan peraturan akses pasaran biasanya melebihi komitmen WTO. Okey, sebagai contoh negara Brazil bagi memudahkan perdagangan kerjasama kawasan dan juga anti rasuah. Okey, yang kelimanya adalah perdagangan Amerika Syarikat dengan China. Okey, untuk makluman, China adalah pasaran penting bagi Amerika tetapi menimbulkan cabaran besar kepada negara inilah. Okey, jadinya perjanjian dua hala pada tahun Januari 2020 bagi menangani beberapa amalan IP dan teknologi China, tetapi menyerahkan kebanyakan lebih daripada perbincangan masa depan. Ini adalah bagi mengawal keselamatan antara dua negara, antara Amerika dan juga China. Okey. Secara teori ekonomi, secara amnya menunjukkan bahawa perdagangan bebas memberi manfaat di peringkat nasional, walaupun faedah dan kos liberalisasi perdagangan mungkin diagihkan secara tidak sekata di sesebuah negara. Okey, seterusnya kesimpulan yang kita boleh dapat lakukan adalah kelestarian perdagangan antarabangsa yang mampan semestinya memberi kesan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Okey, kemudiannya perdagangan antarabangsa berlaku kerana satu negara menikmati kelebihan perbandingan dalam pengeluaran barangan. Okey, kemudiannya pengkhususan dan perdagangan akan membolehkan setiap negara menghasilkan produk mereka memiliki kelebihan berbanding dan kemudian berdagang akhirnya menggunakan lebih banyak kedua-dua barangan. Selain itu juga, import meningkatkan pilihan pengguna dan memantau mengekalkan harga rendah, meningkatkan kuasa beli untuk pengguna. Walaupun sesetengah negara menghadkan perdagangan antarabangsa melalui tarif dan kota untuk melindungi peniaga domestik, perdagangan antarabangsa telah menunjukkan manfaat kepada ekonomi secara keseluruhannya. Terima kasih.